أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشائخنا الأستاذنا للخصوصا إلى المؤلف فضيلة Tuan Haji Muhammad Said bin Umar Qadi Jitra Kedah للخصوصا إلى شيوخنا والأستاذنا الشيخ المرحوم الشيخ عبد الله لطفي الفطاني وللخصوصا إلى شيوخنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمره واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنم الإنسان ما لم يعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani. Lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita peroleh pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat bertatahkan salam buat junjungan besar kita, Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Zuhrina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Ta'ala. Pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Dinamakan ia sebagai Masjid Nurul Hijrah, Taman Intan Mas, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan, bagi menyambung perbahasan kita di dalam kitab Tafsir Nurul Ihsan, penggal yang keempat, pada menyatakan suratul Ikhlas, iaitu cerita tentang surah Al-Ikhlas. Kata orang Melayu, surah Kulhu. Subhanallah ta'ala anhum. Baik. Dan siri yang lalu telah kita memperbahaskan tentang Qul huwallahu ahad. Maka hari ini kita akan sambung pada ayat yang kedua, yakni Allahus Samad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fi ad-darain al-amin. Allahumma amin.
Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Kitabil Aziz, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, Allahus samad, Allah itu tempat maksud segala hajat selama-lama, dan tiap-tiap yang lain daripada Allah sekalian berhajat kepada Allah pada segala kelakuannya. Siapa situ dulu. Kata pengarang kitab, Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tempat maksud, adalah makan. Dalam bahasa Arab kata Allahu makanun hajah. Itu Allah itulah tempat kita meminta hajat. Allah Ta'ala itulah tempat kita bergantung hidup, dan kepada Allah Ta'ala itulah kebergantungan kita dalam segala urusan. Itu sebab baginda Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam ada menukilkan doa. Salah satu daripada doa yang Nabi sebutkan yang bermaksud, Ya Allah, janganlah engkau biarkan diri kami diurusi oleh diri kami sendiri, walaupun sekelip mata. Kerana kita sendiri tak mampu nak menguruskan diri kita walaupun sekelip mata. Jantung yang berdetak pun kita tak dapat tahu macam mana nak berhentikan. Mata yang berkelip adalah mata kita sendiri. Kelopak mata, kita punya kelopak mata sendiri. Tapi siapa boleh maklumkan pada saya hari ini berapa kali dah matanya berkelip? Kelopak mata berkelip. Tak tahu. Tapi itu dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Kerana itu adalah kehendak Allah. Jantung kereta hari ni berapa kali dia dah berdegup-berdegap. Berdegup-berdegap punya, masya-Allah. Dia kecut, dia kembang. Kita pun tak tahu. Kita hanya melalui penghidupan kita, sedangkan diri kita sendiri diuruskan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana keluar masuknya air ataupun darah yang mengalir dalam badan kita, itu semua kerja takluk Allah. Kalaulah satu saat saja diserahkan diri kita pada diri kita, bagaimana kita nak uruskan diri kita? InsyaAllah. Jadi itu sebab kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, Allahus samad itu adalah Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita meletakkan segala hajat-hajat kita. Hajat di dunia dan hajat di akhirat. Kerana orang yang berhajat ini tinggi. Apa nama Allah subhanahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tinggi kehendaknya. Itu kita panggil situ. Tapi kadang ada yang menduka citakan kita. Ada banyak daripada manusia itu meminta kepada Allah, yang ini berhajat kepada Allah dengan keperluan dunianya. Mata'ul hayatad dunya. Yang minta kepada mereka kesenangan hidup dunia. Ya Allah, panjangkanlah umur saya. Ya Allah, banyakkanlah rezeki saya. Ya Allah, limpahkanlah anak-anak saya cerdik, pandai, cantik, comel. Ya Allah, bagilah kepada saya kemewahan, kesenangan, kedamaian, kebahagiaan. Tetapi kata ulama, kurangnya orang meminta pada Allah keampunan untuk jalan balik dia. Itu sebab bertaubat kepada Allah Ta'ala ni kena setiap hari. Inilah tuntutan. Barakallahu ta'ala. Jadi Allahus samad, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat menunaikan segala hajat-hajat kita. Allah sebut dalam Quran, ba'da'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan. Sedangkan kita tahu dalam doa yang kita baca selalu, doa lepas azan, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tu tak pernah mungkir janji. Kalau kita minta, Allah kata dia perkenan. Cuma waktu perkenan tu tak tahu bila. Dalam rahsia Allah. Hari ni, besok, lusa, tengah mati, ataupun tengah, apa nama Allah SWT, ketika mati, ataupun setelah mati, bangkit daripada kubur, ataupun ketika mana nak masuk syurga, Allah makbulkan. Itu sebab dalam hidup kita, kita minta sesuatu kepada Allah Ta'ala tu, Allahumma salli ala sayyidina, dalam keadaan sungguh-sungguh. Itu sebab ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya ummatul mu'minin Aisyah, bagaimanakah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, yakni meminta kepada Allah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika berdoa, doanya ringkas tetapi membawa makna yang padat. Bukan Nabi itu doanya berjela-jela, tetapi apa yang didoakan dia tak tahu pun apa dia doa. Dia hanya muttabi'. Apa muttabi'? Mengikut. Oh, Pak Imam dulu baca apa ini, kita pun baca apa inilah, kata masyaallah tabarakallah taala. Padahal dia tak tahu sebenarnya apa yang dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab bila ditanya pada guru kami, yang mana lagi baik,
Doa dalam bahasa Arab ke atau doa bahasa Melayu? Soalannya doa bahasa Arab yang tak difahami dengan doa bahasa Melayu yang lebih difahami. Maka dikatakan oleh guru kita adalah baik doa bahasa Melayu yang difahami daripada bahasa Arab yang tak difahami. Subhanallah ta'ala. Tapi kalau dia baca bahasa Arab itu lebih baik sekiranya dia faham bahasa Arab. Subhanallah ta'ala. Itu sebab doa yang ringkas biasa kita dengar orang baca. Doa ni pun memada dah. 10 hajat kita minta pada Allah Ta'ala dalam satu doa. Apa dia? Kita minta pada Allah Ta'ala, Allahumma Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma, wahai Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami minta pada Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan dalam urusan dunia. Wa afiatan fil jasad, dan kurniakan kepada kami afiah. Ada orang kata afiah ni kesihatan atau sihat tubuh badan. Dah, al-afiah ni apa dia? Al-afiah ni merasa syukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang ada orang ketika sihat dia seronok, tapi ketika sakit dia mencela Allah Ta'ala. Allah, ngapalah aku sakit tak sembuh-sembuh. Dia cela Allah Ta'ala. Al-afiah tu iaitu kesihatan rohaninya ketika mendapat sesuatu daripada Allah Ta'ala. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Wa ziyadatan, ya Allah tambahkan ziyadatan fil ilm, tambahkan kami ilmu. Kami nak ilmu lagi Allah. Kenapa? Dengan sebab ilmu tu tadi akan membimbing kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Kenapa? Dalilnya dalam Quran Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma yaghshallaha min ibadihil ulama. Orang yang benar-benar takut dengan Allah Ta'ala ni adalah orang yang berilmu. Jadi waziyadatan fil ilm, tambahkan kami ilmu. Wa barakatan fil rizqi, dan berikanlah keberkatan pada rezeki kami. Apa makna berkat? Kita ni sebut berkat, tapi apa tu berkat? Berkat itu maknanya dalam definisi bahasa Melayu, sedikit mencukupi, banyak boleh memberi. Itu berkat. Dia sedikit rasa cukup, banyak boleh bagi. Ada orang sedikit tak cukup, bagi banyak kedekut. Kata Allah Ta'ala, banyak tak apa, ni saya punya, saya berusaha. Ni Qarun punya perangai, insya-Allah. La yajudul barakah, hilang pada dia berkat. Wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut, jadikan kami ni orang yang sempat bertaubat sebelum mati. Wa taubatan qabla al-maut, qabla sebelum mati. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut, dan rahmatilah kami ketika kami nak mati. Indal maut, mati itu di sisi kami, rahmatilah kami, jangan payahkan kami, mudahkan urusan kami. Wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, dan berikanlah keampunan kepada kami setelah kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma, wahai Allah, hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, kami mohon pada Engkau al-hawwinu, pemudahkan, senangkan, lancarkan urusan sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Selesai? Tak. Wan najah, dan kemenangan, kejayaan, kesuksesan, keberjayaan, sukses. Minan nar, daripada api neraka. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Al afwa, dan kemaafan indal hisab, ketika kami sedang dihisab. Kami nakkan kemaafan tu ya Allah. Apa lagi kita nak? Tambah lagi akhirnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan ke atina. Ati ni datangkan, berikan. Atayati. Rabbana atina, berikan kepada kami fid dunya, pada dunia ni hasanah. Sebab doa ni ada Nabi ajar pada Aisyah, doa borong. Apa doa borong? Ya Allah, Engkau berikanlah segala kebaikan yang dipinta oleh orang mukmin kepada aku. Orang ni mungkin minta panjang umur, orang ni rupa rezeki, orang minta ampun. Siapa je yang minta kebaikan, berikan pada aku. Ya Allah, jauhkanlah keburukan daripada aku sebagaimana dipinta oleh orang mukmin. Orang mukmin macam-macam minta. Orang ni nak jauh dia ni, aku jauh daripada. Semua yang mereka minta, bagi pada aku juga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia ni. Wa fil akhirah, dan di akhirat nanti berikan lagi ya Allah.
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ingat kepada kalimat tu, Rabbana atina, berikan kepada kami, Rabbana atina fid dunya, pada dunia ni. Dunia ni berikan kepada kami, fid dunya hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, dan di akhirat nanti kami minta jauhkan kami daripada api neraka. Tak ada kata wa atina fil akhirah, tak ada atina dah. Wa fil akhirah terus direct pada Allah Ta'ala cerita yang begitu. Ya Allah, tu sebab dengan Allah Ta'ala ni ceritanya biar lepas. Jangan ya Allah berikan aku anu tu ya Allah, ya anu tu aja. Memang Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kalau cerita dengan orang anu orang tak faham, tapi dia dengan Allah Ta'ala pun nak berahsia, malu benar nak cakap dengan Allah. Tak, dengan Allah Ta'ala keterus terangan. Kerana sifatnya adalah sifat pemberi, penunai hajat, insyaallah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, kita minta pada Allah Taala apa yang kita nak minta? Minta lagi, insya-Allah. Tadi kata cukup 10 dah. Tapi minta pada Allah satu yang akhir apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hak ni kadang-kadang kurang faham tentang doa ni. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan tuzigh. Apa tuzigh? Lemparkan, campak, masukkan. Jangan kau hantarkan ke dalam hati kami, la tuzigh qulubana. Hantar apa? Hantarkan rasa megah, rasa seronok, rasa hebat melakukan maksiat. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau dah kurniakan hidayah. Maksud dia apa? Kadang-kadang kita bagus dah pergi masjid. Pergi masjid dah berapa dah, kata 10 tahun pergi masjid, tak pernah miss lagi. Tapi dia suka cerita kejahatan dia dulu. Aku dulu kalau budak macam tu ketumbuk habis dah, kata dah. Dia suka cerita kejahatan dia dulu. Padahal dia dah baik dah ni. Saya ni sebab mujur dah pergi masjid je. Kalau dulu tu dah dulu punya cerita. Kalau dulu nenek saya pun hidup lagi. Masya-Allah tabarakallah taala. Masya-Allah nak cerita dulu. Masya-Allah tabarakallah. Ya Allah, la tudhi' qulubana, jangan campakkan dalam hati kami rasa megah, rasa seronok dengan kehebatan dan kebolehan kami dulu. Kata masya-Allah. Dulu orang lama-lama ngangkat kelapa 200 kilo belakang tak ada masalah. Dulu. Masya-Allah tabarakallah taala Sekarang tak boleh. Itulah realiti. Hidup yang Allah Taala bagi pada kita dalam dunia ni 3 hari je. Mana ada sampai puluh-puluh hari, tak ada. 3 hari je Allah Ta'ala bagi hidup ni. Apa dia? Hari semalam, hari ini, hari esok. Hari semalam tu itu sejarah dan memori yang ditinggalkan. Tak boleh buat benda dah. Hari ini, itulah realiti dan apa yang terjadi. Hari esok, itulah cita-cita dan pengharapan untuk dilalui. Itu saja, insyaAllah. Dan barang yang lepas tu, dia jangan diungkit dan dicerita-ceritakan tu. La tudhi' qulubana, jangan tampakkan dalam hati kami berasa megah dengan kejahatan dan kemaksiatan yang pernah kami buat. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau dah kurniakan hidayah kepada kami. Dengar sedap-sedap ibadat, Allahu Akbar. Lama-lama dia rasa jemu sembahyang. Asyik jemu. Ini kalau dapat pergi joget dandut macam mula-mula dulu kan seronok dah. Dia berasa seronok dengan maksiat dulu. Syaitan barakallahu ta'ala. Tu minta lindung pada Allah Ta'ala. La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Maka kita minta apa? Wahab lana, kurniakan kepada kami, wahab lana min ladunka rahmah, daripada segala rahmat-rahmatmu ya Allah. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Allahus Samad, iaitu tempat letak bagi segala hajat-hajat kita. Itulah layaknya dia jadi Tuhan. Dia jadi Tuhan sebab apa? Al-istighna'u an kulli ma siwa. Terkaya ia daripada segala sesuatu, berarti apa? Dia nak mengabulkan hajat. Sedangkan kita makhluk ni apa dia? Al-iftiqaru, berhajat kita kepada Tuhan. Tak ada makhluk yang tak berhajat dengan Tuhan. Semua makhluk berhajat Tuhan. Saya tak pernah berhajat. Nak hidup esok tu pun hajat. Subhanallah ta'ala. Cuma dalam lafaz tak lafaz je. Nak bernafas. Ada siapa-siapa dalam kandungan pernah buat kontrak dengan Allah Ta'ala sewa bumi 70 tahun, kata ya Allah kena bumi 70 tahun, sewa berapa? Tak ada. Allah bagi percuma. Tapi kita masih berhajat supaya dapat hidup atas dunia. Itu mana Allahus Samad, iaitu berhajat ia kepada Allah pada segala kelakuannya. Hatta nak mengangkat tangan pun kita tak mampu, melainkan atas kehendak perkenan Allah Ta'ala. Iradat, itu nama dia. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila Allah Ta'ala berkehendak untuk menjadikan suatu benda tu dengan iradatnya Allah Ta'ala, Allah kata kun, jadi. Perkenan, approve, dapat kun, jadi. Jadilah dia. Berapa banyak orang yang ada kaki tapi tak boleh berjalan.
kaki ada. Kalau dia kata kaki itu sebab jalan, ramai ada kaki tapi tak berjalan, insya-Allah. Kalau kata ada telinga sebab mendengar, ramai juga ada telinga tapi pekak, insya-Allah. Kalau kata ada tangan sebab boleh menumbuk, berapa ramai ada tangan tapi lain gaya numbuknya. Tabarakallah ta'ala. Iradatnya Allah Ta'ala. Allahus Samad, tempat kita meminta. Dan kata Al-Imam Haramain, ini Imam Haramain, Imam Juwaini Al-Haramain, masya-Allah. Ini guru kepada Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Imam Haramain mengatakan makna As-Samad itu daimun baqi. Daimun berkekalan. Baqi, kekal dia. Tuhan yang kekal. Daimun baq. Wujud kidam baqa alal baqa. Daimun baqa. Iaitu berkekalan kekal. Kalau kita berajak dengan orang tu mati tak makbul. Allah saja minta dia jaga kebun, mati dah dia rupanya tak dapat. Tapi kita minta ni kepada siapa? Kepada Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Daimun baq, iaitu yang berkekalan, kekal dia tu tadi. Kata Al-Imam Juwaini Al-Haramain. Dan kata setengah makna As-Samad itu tumpah tak? Tumpah berongga. Tumpat tiada berongga. As-Samad itu makna tumpat tiada berongga, padat, satu yang jitu. Ini menunjukkan atas zatnya Allah Ta'ala. Tumpukan saja pada Allah dalam berajat. Kita berajat sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Berajat dengan hajat yang tertinggi kita kepada Allah yang tinggi. Allahus Samad. As-Samad itu maknanya tempat qabul hajat, insyaAllah. Lam yalid. Makna lam. Kita tengok lam dulu. Kenapa Allah Ta'ala guna kalimat lam? Allah Ta'ala tak guna kalimat ma yalidun atau la yalidun atau lan yalidun atau laisa yalidun. Sebab dalam lam ni kalau kita ngaji nahwu dia panggil harfun nafi. Harfun nafi 5. Apa dia? Ma, la, lan, laisa, lam. La tidak atau tiada. Ma belum. Ma belum ataupun tidak juga, tidak atau belum. Lan sekali-kali tidak. Lan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara, lan. Itu sekali-kali tidak. Laisa. Laisa tiada. Laisa tiada. Lam. Mana lam? Lam tu selama-lamanya tidak. Selama-lamanya tidak. Tiada beranak dia. Lam yalid, tidaklah nak Allah Ta'ala itu beranak. Makna dia melahirkan anak. Ustaz, Allah Ta'ala jantan boleh beranak ke? InsyaAllah. Siapa kata Allah Ta'ala laki? Tak ada siapa. Kalau Allah Ta'ala tak laki-laki, kenapa dia guna kalimat hu? Allahu la ilaha illa huwa. Kalau kita ngaji dhamir, huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ataupun hu huma hum, ha huma huna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ya na. Macam mengajar sekolah pula dah, macam tu. Tapi nak khabarkan rupa itu. Nausarab dia punya tu huwa. Huwa ni apa ni? Muzakkar. Wahidun muzakkar, mufradun muzakkar. Dia panggil satu laki-laki. Jadi Allah guna kalimat huwa, makna Allah laki-laki lah. Allah tak guna hiya. Bukan di situ makna huwa pada kalimat Allah, bukan makna bil jinsi, bukan makna jantina. Ini bukan makna jantina. Kalau begitu Allah tu ramailah tak? Kalau dia kata hum, kan? Kami tidak meminta rezeki daripadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki. Soalan dia, kami itu apa kalau Allah ramai? Kami kata kami, insya-Allah. Jadi itu sebab dalam masalah tafsir itu bukan kami itu bukan kami adadun, tapi itu kami dari kalimah hum. Di situ hum takbir besar. Saya datang rumah awak, saya lepuk awak. Kita khabar itu. Orang tak nak bayar hutang, saya datang, saya pukul awak. Datanglah, kata orang tu. Tapi cepat-cepat, tak nak bayar hutang saya, tak apa. Kami datang rumah awak, kami macam ramai bunyi ni. Sebenarnya tunjuk besar saja. Tabarakallah Ta'ala. Tapi Allah guna kalimat huwa ni sebab apa? Sebab al-kalimatul muzakkar itu lagi kuat dari kalimat muannas. Dalilnya dalam surah Al-Imran, Allah dalam Quran Allah Ta'ala sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'.
Laki-laki itu lebih kuat perkataannya atas orang perempuan. Kalau orang laki-laki jadi saksi cukup 2 orang. Tapi kalau orang perempuan jadi saksi kena 4 orang. Dia kena jadi double kat situ kerana nak menunjuk kuat laki-laki. Jadi bila kata lam yalid, sekali-kali ataupun selama-lamanya tidak beranak, tak mengandung Allah Ta'ala. Ada ke makhluk jantan yang beranak? Ada. Itulah namanya kuda laut. Kuda laut jantan yang beranak, betina jaga anak. Subhanallah Ta'ala. InsyaAllah. Ada ke semua laki-laki ataupun semua jantan bekerja? Orang perempuan duduk di rumah? Tidak. Singa jantan tidur satu hari 22 jam. Dia tidur satu hari 22 jam. Yang cari makan, yang kerja rusa apa semua tu singa betina. Mana ada gambar singa jantan lari kerja? Tak ada. Singa betina dia kepung-kepung dapat makan, baru singa jantan bangun 2 jam pergi makan sama tidur balik. Itu panggil raja belantara. So, dia panggil raja haiwan sebab dia kerja tidur. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Jadi tu panggil si jantan tak bekerja pun ada juga. Tak guna sebenarnya. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Tapi hakikat tu kejadian yang Allah Ta'ala cipta. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Dia bukan hanya kata nurut akal. Nurut akal tak boleh. Kalau kita nak nurut akal, kita kata ikan mana ada menyusu, Ustaz. Ikan duduk dalam laut, buat apa nak menyusu dalam air dah. Ikan paus menyusu. Ikan paus dia menyusu. Susu ikan paus ni dia kenyal, kental. Bila dia keluar, dia sekali hembus susu dia tadi, kenyal. Jadi anak paus boleh minum susu. Subhanallah ta'ala. Kelikatan dia lebih likat, lebih kurang dalam 80 kali ganda daripada susu pekat. InsyaAllah. Jadi itu sebab dia macam kita susu pekat bancuh teh tarik kan kita tuang dalam air, mana ada leroi, dia tak leroi. Lepas kacau baru dia jadi cair. Jadi susu paus dia lebih kurang macam 80 kali ganda lebih pekat. Jadi bila dia masuk dalam air laut, dia tak cair tercampur air laut. Setelah diminum oleh ikan paus. Ini kuliah tafsir ke National Geography, tapi nak bagi tahu apa itulah. Maknanya Allah Ta'ala tu dia tak mengandung. Dia tak beranak. Subhanallah ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak diperanakkan sebagaimana Maryam. Maryam ni masyaallah tabarakallah taala, nak lahirnya Sayyidatuna Maryam ni kena bernazar dulu baru dapat Maryam. Disebut dalam suratul Imran, Allah Taala sebut, ba'dzu billahi minasyaitonir rajim, wa iz qala Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Kan kata Imran pada Allah Ta'ala, ya Allah, wa qala Imran rabbi, berkata Imran pada Tuhannya, inni nazartu, sesungguhnya aku bernazar kepada engkau ya Allah. Inni nazartu laka ma fi batni, terhadap dia sebut situ laka, bukan laki. Kalau laka tu mana baby dalam perut tu anak laki-laki sepatutnya. Laka ma fi batni, dengan apa yang ada dalam perut isteriku ini. Laka ma fi batni muharraran, akan kubebaskan dia menjadi hamba engkau semata-mata ya Allah. Itulah Maryam. Muharraran fataqabbal minni, maka kabulkanlah nazarku ini. Jadi Sayyidatuna Maryam dalam perut beranak perempuan, sebab dah bernazar tak boleh buat apa, hantar kepada Nabi Zakaria untuk dijaga. Maka ketika itu Allah Ta'ala sebut walam yulad, dan tidak pula Allah Ta'ala diperanakkan. Kerana minda falsafah memikir-mikir tinggi sangat pun masalah. Sehingga Nabi SAW sebut dalam satu hadis bagi Nabi SAW, Nabi kata, sesungguhnya syaitan itu akan mendekat kepada kamu, lalu dia mendatangkan ketakjuban dan membisik kepada kamu. Ish, hebat betul. InsyaAllah air ni boleh dalam botol 4 segi. Macam mana air dalam botol boleh jadi 4 segi? Oh, ada mesin acuan. Ish, mesin acuan hebatnya. Siapa buat mesin acuan? Mesin acuan dibuat dari manusia tu. Siapa buat dia tu? Mak bapak dia. Mana mak bapak datang? Daripada Adam. Adam dari mana? Adam daripada Allah. Allah dari mana? Dia akan tanya sampai takat tu. Allah daripada mana? Maka kata Nabi SAW, hentikanlah fikiranmu, maka jauhilah dan beristighfar pada Allah Ta'ala. Jadi mana akal kita ada keterbatasan dalam memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala 20 sifat yang wajib diketahui, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus bagi Allah Ta'ala. Saya ingat Datuk As'ad pernah tanya saya, kalau ada keharusan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan mungkin. Kalau mungkin itu sifat bagi harus bagi Allah Ta'ala, mungkin. Apakah mungkin Allah Ta'ala berkahwin? Mungkin, kata dia. Ini cerita mungkin, insyaAllah. Atau mungkin Allah Ta'ala tak beranak, atau Allah diperanakkan? Mungkin, boleh.
Tak, di situ dia tak jadi masalah mungkin, insya-Allah. Kerana itu atas kelemahan. Dah jadi kelemahan kerana berkehendak pada benda yang begitu. Insya-Allah barakallahu taala. Kalau kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Taala itu duduk di atas aras, di situ saja ayat dah nunjuk lemahnya Allah Taala. Kalau orang tafsir Allah tu duduk atas aras, lemahlah Allah Taala. Berarti apa? Allah tu perlu duduk. Kalau perlu duduk, dia tak boleh berdiri atas di kaki sendiri, maknanya. Atau tidak berdiri dengan sendirinya. Persoalan akan timbul pula, kalaulah Allah Taala tu duduk di atas aras, di mana Allah duduk sebelum Allah cipta aras? Jadi pula macam tu. Oh dah. Sebelum Allah buat aras, kat mana Allah Ta'ala duduk? Ni kadang-kadang ada orang yang dia suka nafsir, tapi dia tidak memikirkan risiko sebelum penafsiran tersebut. Masya Allah. Walam, dan selama-lamanya tidak. Yulad. Itu sebab Allah gunakan kalimat lam, itu selama-lamanya. Kalau lan, iaitu sekali-kali tidak sampai kiamat. Tapi kalau lam, selama-lamanya tidak akan berlaku. Contoh saya tanya ya, Haji Akram, hal akalta, apakah awak dah makan? Lam akaltu ya ustaz, kata dia. Kalau dia kata lam akaltu ya ustaz, selama-lamanya saya tak makan, satu je doanya, mauta ma'aka ya Haji Akram, insyaallah. Dia kata mati akan bersama dengan kamu sebab tak makan. Jadi kalau tanya hal akalta ya Haji Akram, ma akaltu, saya belum makan. Ini saya belum makan. Jadi jangan lam akaltu selama-lama tak makan. Kalau lan akaltu, sekali-kali saya tak makan sampai kiamat. Itu makna dia insya-Allah lepas kiamat baru makan. Kadang-kadang dalam syurga. Boleh jadi insya-Allah barakallahu taala anhu. Ini penggunaan bahasa Arab. Itu sebab Allah Taala datangkan Quran ni kepada ahli bahasa memang kagum dengan Quran. Ketika Allah Taala nak menceritakan perempuan saja cukuplah. Bila Allah Ta'ala sebut perkataan perempuan dengan perkataan imran, apa? Mar'atun, perempuan. Bila Allah nak cerita perempuan tu dah ada suami, dalam Quran, ni dalam Quran, kalau boleh selidik lepas tengoklah. Allah cerita pasal perempuan dalam Quran, kalau perempuan tu ada suami, Allah gunakan mim, ra, alif, hamzah, ta ta'nisah, ta kembang, ta ta'nisah, ta buka. Tapi bila Allah nak cerita perempuan tu tak ada suami lagi, ataupun anak dara lagi, Allah guna mim, ra, alif, hamzah, ta marbutah, ta tertutup. Di situ Allah Ta'ala nak bagi tahu adakah dia janda atau anak dara. Subhanallah Ta'ala. Di situ kita tengok Quran. Oh, dah tahu dah, ini perempuan tak kahwin lagi. Itu sebab dalam masalah tafsir dia tak boleh fikir dengan akal semata-mata. Tak boleh. Itu sebab ada satu orang, saya ingat ahli ilmu, berbahas, guru kami Al-Fadil Ustaz Rusli Mutawali cerita, ada tok guru tu habis masa 20 tahun baca tafsir surah An-Nahl. Dia Allahumma salli ala surah An-Namlu. Dia nak kaji semut yang bercakap dengan Nabi Allah Sulaiman tu semut jantan ke semut betina? Insyaallah. Semut jantan ke semut betina ni? Sebab dalam tu namlu ni semut. Semut saja, tak tahu jantan betina lagi, insyaallah. Kalau kata ratu semut mesti namlatun barulah semut betina. Tapi Allah sebut namlu. Apakah yang bercakap tu raja semut ke pemaisuri semut? Dia duk fikir tu 20 tahun. Apa kata guru saya? Insyaallah ingat, benda tu tak ada faedah, insyaallah. Fikir jantan betina pun tak menambah pahala. Yang kita nak mengambil ibrahnya saja. Apa pengajaran yang kita nak ambil? Itu masuk balik cerita kitab surah apa nama Allah sallallahu Muhammad, lam yalid wa lam yulad. Ni sifat bagi Tuhan. Kalau dia beranak, dia berkehendak. Kalau dia ada anak pun dia berkehendak. Jadi dia berhajat, dia berhajat. Jadi tak layak dia jadi Tuhan. Kalau dia beranak, dia tak layak jadi Tuhan ketika itu. Kenapa? Kerana syarat nak jadi Tuhan tu dua je. Al-istighna'u iftiqaru. Tu je syarat dia. Terkaya daripada segala sesuatu dan sesuatu berhajat kepada dia. Tu sebab dalam perkataan ni tadi dia kata apa? Dia sebut situ berhajat. Allah tu tempat maksud segala hajat. Selama-lama dan tiap-tiap yang lain daripada Allah. Pengarang sebut tiap-tiap yang lain daripada Allah. Apa makna tiap-tiap lain daripada Allah? Itulah namanya alam. Alam ni dipanggil, bila orang tanya alam ni apa maksud alam? Alam ni inilah ni yang kita tengok ni. Dah. Alam ni definisi tauhid dia panggil ma siwallah. Selain daripada Allah itu semua alam. Semua alam. Subhanallah ta'ala. Itu sebab kadang-kadang kita kena bernas dalam berfikir. Saya ingat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Kadang-kadang kita ingat akal kita cukup dah, insya-Allah tabarakallah taala. Macam mana kisah mikrofon dibawa masuk ke dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram, insya-Allah tempat orang sembahyang, kan mula-mula sekali mikrofon nak masuk Masjidil Haram diharamkan oleh ulama-ulama Saudi. Ulama Saudi tak bagi masuk mikrofon dalam Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tak boleh, masjid biasa lagi tak boleh, insya-Allah taala. Haram tak boleh. Pengetahuan tu, fatwa itu diketahui oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di Mesir. Syekh Mutawalli terbang daripada Mesir datang ke Mekah. Subhanallah taala. Jumpa dengan syekh yang memfatwakan haram mikrofon. Subhanallah taala. Lalu ketika dia jumpa syekh tadi, kebetulan tengah baca Quran. Insya-Allah. Tengah baca Quran. Syekh tadi pun bila baca Quran dia pakai cermin mata. Bacalah Quran. Syekh tadi pun tanya, subhanallah taala. Syekh Mutawalli tanya, apakah engkau yang mengharamkan pemakaian mikrofon dalam Masjidil Haram? Subhanallah taala. Apakah engkau yang mengharamkan pakai mikrofon dalam Masjidil Haram? Ya, saya. Sebab apa? Sebab itu alat untuk membesarkan suara. Tak boleh kata subhanallah taala. Kalau begitu, apa yang kau pakai ini pun tak boleh. Kerana yang kau pakai ini alat membesarkan tulisan. Subhanallah taala. Dia meluaskan pandangan mata. Kalau yang ini saja boleh pakai baca Quran, kenapa membesarkan suara tak boleh? Subhanallah taala. Baru boleh berfikir. Tu sebab mikrofon masuk. Ni berkat Syekh Mutawalli antaranya. Subhanallah taala dapat masuk ke dalam Masjidil Haram. Subhanallah taala. Allahumma salli alaihi wasallam. Baik. Kita tengok walam yulad, dan tiada diperanakkan dia ni Allah. Makna Allah taala tidak ada mak bapak, ataupun tidak ada satu unsur yang menjadikannya. Kalau manusia ni, kita banyak teori. Kita ada Adam and Eve, ataupun Adam dan Hawa. Kita ada teori Darwin pula, manusia daripada beruk. Subhanallah taala. Ataupun daripada orang berbulu lah, mana binatang berbulu, macam mamalia berbulu. Bila kita tanya kalau manusia daripada beruk daripada apa? Kalau manusia daripada beruk daripada apa? Maka dijawab dia juga ada jawapan dia, bukan tak ada. Ni golongan-golongan tak percaya Tuhan ni ada je jawapan dia. InsyaAllah. Dia kata beruk ini adalah terhasil daripada ranting kayu yang mana dia ni menanggung habuk jutaan tahun lamanya. Macam kipas, biar apa itu berabuk. Habuk makin tebal. Jadi dalam cerita ni, dunia ni ada, alam ni ada satu ranting menampung habuk, pokok nampung habuk yang cukup besar. Bila cukup padat dan berat, bergeraklah daun tadi dan tiba-tiba jadi beruk. Subhanallah. Yang itu boleh tiba-tiba pula. Subhanallah taala, masya-Allah. Jadi dia orang ni percaya manusia daripada debu, tapi dia tak nak cerita manusia daripada tanah. Dia nak cerita manusia dia beruk juga. Subhanallah taala. Dia kata debakkan debu tu dah berat, dia bergerak, dia hidup. Tiba-tiba dia hidup. Istilah tiba-tiba memang tak logik dalam masalah sains. Dia bicara tentang sains, tapi dia ada tiba-tiba juga. Ni kalau fikir sampai tekak tu, senang kata bengong kita. Subhanallah taala. Macam mana boleh tiba-tiba? Tiba-tiba boleh berhasil pula tu menghasilkan zuriat ke bawah. Subhanallah. Itu tak sepatutnya. Sebagaimana walam yulad, sebagaimana diperanakkan Nabi Isa tanpa bapa. Ni mukjizat ataupun satu kelebihan yang Allah Taala berikan kepada Maryam, dan merupakan mukjizat kepada Isa bin Maryam. Yang mana kalau orang mengatakan manusia ni jadi dengan sebab air mani semata-mata, di sini Allah buktikan Isa bin Maryam tidak dijadikan daripada air mani laki-laki. Manusia ni jadi daripada dua air mani. Air mani laki-laki dan air mani perempuan. Allah sebut khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Dan kami ciptakan kamu khuliqa mimma in, daripada air ad-dafiq, air yang terpancut. Tu sifat air mani ialah terpancut, baik laki-laki maupun perempuan. Dafiq. Dari mana datang air mani ni? Khuliqa mimma indafiq yakhruju, keluarnya ia min sulbi, daripada tulang sulbi, wat tara'ib, dan tulang rusuk. Orang laki-laki punya air mani keluar daripada mana? Spinal cord, daripada tulang tunjang belakang dia, sampai ke sulbi. Tapi air mani orang perempuan dia datang daripada mana? At-tara'ib, tulang melintang. Subhanallah taala. Tu sebab orang laki-laki, orang kata jaga pinggang elok-elok, jangan sakit pinggang kuat sangat, sebab
penghasilan zuriatnya daripada tulang pinggangnya. Dia panggil begitu, sulbi wat taraib. Baru jadi manusia, kata dia. Jadi di sini boleh menolak pandangan ada satu, kita tak main sentimen agama. Saya sebut kepercayaan. Ada setengah kepercayaan masyarakat Asia di sebelah timur. Mereka ada satu anutan, iaitu agama, minta maaf nah bahasa saya, agama menyembah kemaluan laki-laki. Mereka menyembah alat kelamin laki-laki. Kenapa dia kata kalaulah tidak kerana benda ni manusia tak jadi. Dia kata kalau tak ada benda ni manusia tak jadi. Inilah Tuhan, kata insya-Allah. Jadi memang ada festival tu setiap tahun. Festival menyembah alat kelamin laki-laki. Subhanallah taala anu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hakikatnya nak bagi tahu Maryam tak ada pun memerlukan kepada alat kelamin itu. Tapi diberikan oleh Allah Taala mampu melahirkan seorang nabi, iaitu Isa bin Maryam. Dan sebagaimana orang-orang Yahudi pula, ini kalau Nasrani mereka percaya Isa tu anak Tuhan. Tapi orang Yahudi tidak percaya begitu. Orang Yahudi dia percaya Uzair itu anak Tuhan. Dalam perbedaan Nabi Uzair, iaitu menolak perkataan Nasara, Isa anak Allah, dan perkataan Yahudi Uzair ibnullah. Masya Allah. Jadi orang-orang Nasara mengatakan Isa itu anak Allah. Nanti Nabi Isa alaihissalatu wassalam dalam hadis Nabi SAW dalam kitab La Tahkiranna Minal Ma'rufi Syai'a, karangan Abina Syekh Nuruddin Marbu Abdullah Al-Banjari disebut, dia kata akan datang akhir zaman, nanti turunlah Nabi Isa bin Maryam, anaknya Maryam, yang akan membawa, yang menjadi hakiman adilan, yang jadi hakim yang adil. Dia datang mematahkan tiang-tiang salib dan membunuh para babi. Para babi punya, babi-babi, masyaallah. Khinzir, dia bunuh semua khinzir, matahkan tiang salib dan menafikan dia tu anak Tuhan. Subhanallah taala. Itu sebab Nabi Isa akhirnya nanti dia akan beriman dengan agama Muhammad. Dia tidak akan nama Allah SWT Muhammad, dia tidak akan jadi pemimpin lagi pada agama kitab Injil, tetapi dia menuruti kitab Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu tadi akan ternafilah perkataan mereka mengatakan Isa tu anak Allah. Pada akhirnya nanti Allah bersihkan dengan Isa tu sendiri buat pengakuan. Dan Nabi Allah Uzair ni disebutkan dalam surah Baqarah. Selepas cerita Nabi Ibrahim memotong kepala 4 ekor burung dan mencincang daging burung tadi. Setelah daripada kisah itu, kisah Nabi Allah Uzair yang dia ni meragui ataupun dia bertanya-tanya dalam hati dia tentang suatu kampung atau suatu daerah yang telah hancur anak. Lalu ketika itu dia tanya, apakah kampung ni boleh membangun lagi? Udah jadi padang jarak, padang terkukuh. Lepas tu dia menyandak, dia tertidur 100 tahun lamanya. Dia tertidur 100 tahun. Biasa kita dengar cerita Ashabul Kahfi je, 309 tahun. Ini cerita Nabi Uzair, dia tertidur 100 tahun. Kemudian dia dibangunkan oleh Allah Ta'ala. Dia tengok tanah gersang tadi dah jadi bandar. Dah jadi bandar yang sangat maju. Dan ketika itu dikatakan kau telah tidur 100 tahun. Dia tak percaya. Kata Allah, kata malaikat, tengok pada keldai yang kau bawa. Keldai itu dah jadi debu dah, tak ada dah keldai. Tapi bila diucapkan bismillah, jadi hidup balik keldai tadi. Subhanallah taala. Maka mereka percaya Uzair itu anak Allah, kerana Allah bagi peluang dia begitu. Subhanallah. Ini pahaman yang sesat. Dan Allah sebut sebagai penutup dia, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada baginya kufu. Kufu ni apa? Setara. Orang sekufu lah kita panggil. Kalau dalam cerita Bujang Lapuk tu, maknya Eton dengan maknya Sudin tu konon-konon nak kata sekufu. Tak sekufu, kerana maknya Eton ada 2 cincin belian, maknya Sudin 2 cincin tembaga je. Jadi walaupun 2 bilangnya, kufunya tak sama. Kata barakallahu ta'ala. Masya Allah. Ada orang yang ini nak kahwin dengan orang ini, bangsanya tak kufu. Itu sebab ada setengah pandangan saya dengar, Masya Allah barakallahu ta'ala, tak kufu orang Melayu kahwin dengan orang Arab. Subhanallah. Ada tak kufu. Tak sama kita. Orang Melayu nak nasi, orang Arab nak roti. Subhanallah taala, tak sama. Sebagaimana kiasan dia lah. Charger Android tak boleh mengecas iPhone. Subhanallah taala, masya-Allah. Masya-Allah. Jadi dia kena kufunya betul. Subhanallah taala.
Dulu mentingkan kufu. Sekarang penting cinta. Saya jatuh cinta udahlah, kahwin je lah bang. Sebab hampir sama dah semua ni. Tabarakallah. Tapi kufu di sini apa ni? Kufu ni yang setara. Setara dengan Allah Ta'ala ada? Tak ada. InsyaAllah. Tak ada. Tapi manusia ni kadang-kadang dia mengadakan kufu bagi Tuhan. Ini masalah. Kan dalam Quran Allah Ta'ala sebut faman kanat yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa la tusyrik, jangan kamu syirikkan, jangan kamu adakan kufu bagi Allah Ta'ala fi ibadati, dalam ibadahmu. Dalam ibadah maknanya dia betul-betul menyembah Tuhan, tapi dia mengadakan satu pihak bagi Tuhan. Allahu Akbar, dia sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca bersedap, dia berelok sebab ada orang. Tapi bila seorang-seorang, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sirat ghairil maghdubi. Amin. Allah. Apa itu insya-Allah. Nah, insya-Allah. Kenapa dia perelokkan sembahyang dia? Allah. Ini sembahyang ni. Allah. Cuba dia sentuh. Allahu Akbar. Kalau seorang, Allah Akbar. Sebab ada orang tengok. InsyaAllah barakallah. Ni orang nak tengok ni. InsyaAllah barakallah. Jadi di situ maksudnya apa? Dia mengadakan hakim dalam menjurikan sembahyangnya selain daripada Allah. InsyaAllah. Terus sebab Allah tegur dalam surah At-Tin. Apa kata Allah? Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisa. Apakah ada selain daripada Allah? Tu apakah? Apakah laisa selain daripada Allah? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Adakah selain daripada Allah tu sebaik-baik hakim? Jadi kadang-kadang kita baca alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sunat kita mengatakan bala wa ana dzalika minasyahidin. Bahkan tak ada, akulah yang menyaksikannya. Insyaallah. Mana Allah saja. Begitu bila kita baca surah Al-Mulk. Insyaallah barakallahu. Mimma imma'in. Ayat akhir dia tak? Mimma imma'in. Kadang kita sadaqallahul azim. Sunat bila sampai perkataan mimma imma'in. Allahu rabbul alamin. Kadang mimma imma'in tu ayat tu istifham tu. Kalau dalam Quran istifhamnya apa? Ayat soal. Apabila telaga kamu kering, siapakah yang akan memberikannya penuh kembali? Ayat tu soalan. Tak ada jawapan. Jadi jawabnya kita kena jawab Allahu Rabbul Alamin. Begitu juga bila imam dia baca surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Nah, Sabbihisma, kadang ada suka Sabbihisma Rabbikal A'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi, dia terus hitung. Hakikat sunat bagi dia Sabbihisma Rabbikal A'la. Makmum yang dengar Sabbihisma Rabbikal A'la, mereka bacakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la, memada itu je insya-Allah. Ada lain nak sambung tak ada masalah. Insyaallah barakallahu taala anhu. Jadi itu kita lihat dalam kufukan Allah Taala ni ada orang yang buat dalam sembahyang, dalam ibadah. Dia bersedekah tapi dia nak tolong ambil gambar. Apa? Orang tengok. Kadang minta maaf sungguh. Kadang dia jadikan alasan apa dia? Supaya jadi contoh pada orang. Barakallahu taala. Dah. Itu kata Nabi SAW, sebaik-baik orang iaitu mereka bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. So, tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu. Janganlah, mungkinlah jarang baca hadis Nabi tapi kuat menyanyi. So, Hermantino pun dah khabar. Tangan kanan memberi, suruhkan tangan kiri, derma bukan tontonan. Kan dia khabar apa itu? Subhanallah. Maknanya drama jangan cerita dengan siapa-siapa. Tabarakallahu taala. Itu dia. Sebab apa saya khabar itu? Sebab kita cerita surah Al-Ikhlas ni, surah Al-Ikhlas. Jadi tidak ada kufu bagi Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Walaupun orang tu Fir'aun sekalipun. Insyaallah. Fir'aun Allah bagi hidup 300 tahun. Selama 300 tahun tak pernah kena penyakit. Walaupun bersin tak pernah. Terus sebab bila dia masuk dalam air laut masuk dalam lubang hidung, menggelupur dia. Subhanallah taala tu. Sebab tak pernah sakit hidung. Insya-Allah. Dan apa lagi kata? Maka perkataan Allah tiada beranak dan tiada diperanakkan dan tiada kufu itu satu maksud jua, iaitu menafi, menyerupai dan memunasabahkan ataupun menasabkan
memperanak atau diperanak dan sebagainya itu bagi Allah Ta'ala dengan sesuatu. Kerana yang menyerupai atau menasabah itu adalah kala daripada anak. Ada kala dengan anak atau yang beranak atau sebanding, maka Allah tiada menyerupai dan tiada suatu jenis dengannya. Dalilnya dalam surah Syuara ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa kamislihi syai'un. Allah Taala tak serupa dengan satu benda pun. Dan apa katanya lagi di sini? Kerana ia Tuhan yang wajib wujud, al-wajibul wujud. Itu bila kata Allah tu apa? Allahu al-wajibul wujud, satu zat yang az-zatil wajibul wujud, satu zat yang wajib pada wujudnya dia. Dan apa tu Allah? Al-lafzul jalalah, satu lafaz yang tertinggi. Allah tu apa? Tuhan? Tak. Allah itu nama bagi Tuhan. Siapa Tuhan tu? Az-zatil wajibul wujud, satu zat yang wajib pada adanya dia. Masyaallah tabarakallah taala anhu. Dan kerana itu disebut sini Tuhan yang wajibul wujud, yang menjadi lagi qadim, yang menjadi apa? Yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan lagi qadim. Dan yang lain mungkin kena jadi fana baharu. Jadi Allah Ta'ala tu dia menjadikan. Allah tu qadim. Apa qadim? Wujud qidam, iaitu kekal. Allah Ta'ala itu kekal dan sedia. Minta maaf, bukan kekal. Kekal tu baqa. Qadim tu maknanya Allah tu sedia. So, sedia ada. Allah Ta'ala sedia ada. Dan lain dengan mungkin. Alam mungkin ni iaitu seperti makhluk yang ada padanya fana. Apa tu fana? Kebinasaan. Ada kebinasaan. Ini dia surah Al-Ikhlas. Ringkas kita bahas, insyaAllah. Adapun kita bacakan fadilat beramal dengan surah Al-Ikhlas sebagai tutup dia lah. Kata pengarang kita rahimahullah ta'ala, riwayat Abu Nuaim daripada Abdullah ibn Syakhir daripada bapaknya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca qul huwallahu ahad pada sakit yang ia mati padanya, niscaya tiada difitnah pada kuburnya dan aman daripada hafiah kubur, dan ditanggung oleh malaikat hari kiamat dengan tapak tangannya sehingga melepas akan dia daripada titian siratul mustaqim kepada syurga. Pertama amal kalau baca qul huwallahu ahad ketika sakaratul maut. Ni nak mati ni. Dia sakit kemudian dia sampai mati. Sebelum dia mati dia dah baca qul huwallahu sekali. Maka apa kata dalam fadilah ni, dia kata apa? Tiada difitnah ia pada kuburnya. Masa dalam kubur dia, ujian kubur tadi tak berat atas dia. Dan aman ia daripada hafiatul kubur, iaitu kesengsaraan kubur. Kesengsaraan kubur, aman dia. Dan ditanggung oleh malaikat dia di hari kiamat kelak sampai melepas titian siratul mustaqim. Dan kedua, apa kata lagi? Dan lagi sabdanya, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad. Ini dalil bagi jelas, bukan baca qul huwallahu ahad je tak, baca sampai berhabis. Subhanallah taala anhu. Sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata dia lagi? Siapa yang membaca qul huwallahu ahad ketika hendak masuk rumahnya, bila dia nak masuk rumah dia baca surah Al-Ikhlas satu kali, niscaya menghilang ia akan papa daripada ahli rumah. Mana ahli rumah tadi diberikan keberjayaan, tak apa-apa dia. Dan barang siapa baca dua kali, diberkat atasnya dan ahlinya. Berkat ni diberikan rasa cukup, qanaah pada Allah Ta'ala. Dan barang siapa baca 3 kali, diberkat atasnya dan atas segala jiran-jirannya. Ini nak ngelak jiran curi. Subhanallah Ta'ala no. Jiran kadang kita senang, jiran pula tak senang dengan kita. Kita baca 3 kali dengan jiran-jiran sekali Allah bagi senang. Subhanallah Ta'ala no. Dan barang siapa baca 12 kali, dibinakan Allah baginya 12 mahligai di dalam syurga. Maka jika baca akan dia 100 kali, dikafarahkan Allah daripadanya dosa 50 tahun. Yang lain, orang lain? Minta maaf. Dikafarahkan Allah daripadanya dosa 50 tahun yang lain.
darah orang dan harta orang. Ini dalam manasik syariah, insyaAllah. Hifzul damu, hifzul malu, mana hartanya, darahnya diampunkan di Allah Ta'ala. Sebab ada dalil, kullu lahmin nabatil harami an-nari awla bih. Tiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, nerakalah layak untuknya. Daging membesar dengan sumber haram, ketika nak mati bertaubat. Tapi Nabi janji, kalau daging tu tumbuh daripada sumber haram, dibakar dalam api neraka. Tapi dalam cerita ni, siapa yang baca ni dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar umur 50 tahun, tetapi darah orang dan harta orang. Nescaya jika dibaca akan dia 200 kali, dikafarah Allah daripadanya 200 tahun. Minta maaf, dikafarahkan Allah Ta'ala daripadanya dosa 100 tahun. Maka jika dibaca 1000 kali, nescaya tiada mati hingga lihat ia akan tempatnya dan syurga atau dilihat baginya di dalam mimpi. Dan lagi sabdanya, barang siapa baca qul huwallahu ahad 10 kali, dibina baginya satu mahligai dalam syurga. Baik baca 12 lah, baca 10 dapat 1, baca 12 dapat 12. Mana luntur lagi? Baik baca 12. Masya-Allah. 2 je lagi pun, masya-Allah taala. Dan barang siapa baca 20 kali, dibina baginya 2 mahligai dalam syurga. Dan barang siapa baca 30 kali, dibina baginya 3 mahligai dalam syurga. Sembah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ya Rasulullah, ketika itu banyak mahligai kita, maka sabdanya, rahmat Allah terlebih luas daripada yang demikian itu. Masa kata cerita pasal malaikat, Umar kata, ya Rasulullah, banyak rumah kita dalam syurga ni, insyaAllah. Banyaknya rumah kita dalam syurga. Jadi Nabi SAW pun membalas, maka rahmat Allah itu terlebih luas daripada itu. Maksudnya pandangan yang agak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya nanti bidadarinya banyak, rumah pun kena banyak. Mana orang impun isteri dalam rumah ramai-ramai? Maksudnya Allah Ta'ala diberikan rumah-rumah kepada mereka. Salah satu daripada nikmat Allah Ta'ala tadi. Ada pun, ini ialah amal, fadilah untuk beramal. Jangan kata, oh ini susah. Nak beramal, silakan. Tak nak beramal, kita ikut dalam. Itu je cerita dia. Jangan orang beramal kita kata dia sesat, orang tak beramal kita kata dia ni apa nama Allah Muhammad, orang kufur. Tak. Ini atas kelebihan fadilah, dia panggil fadilah. Beramal silakan, tak beramal sudah. Kadang-kadang ada orang nak, ini tak ni hadis, dia cari pasal. Dia tak nak beramal, dia marah orang beramal. Sedangkan yang dibaca oleh orang ini ialah ayat Quran. Dia baca ayat Quran saja, tak ada pun niat insun, mata kaji, semar nginsing ke, itu semua tak ada. Masya-Allah taala, rampung ngising ke, insya-Allah. Yang penting dia beramal. Kalau dia tak dapat sekalipun apa yang disebutkan dalam cerita ini, kurang-kurang dapat pahala. Kerana dah confirm Nabi kata, siapa yang membaca ayat Quran, baginya 1 huruf 10 ganjaran. Subhanallah. Itu dah ada dah. Usah kita risau. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu dia. Nak baca Quran 30 juzuk tak lalu, qul huwallah 3 kali seperti khatam sekali Quran. Dapat juga. Tabarakallah taala. Itu kita ambil manfaat dan keberkatannya sahaja. Insya-Allah tabarakallah taala. Siri akan datang kita akan sambung cerita tentang surah Al-Falaq. Yang mana surah ini menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi. Seorang wanita Yahudi menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan sifat mungkin, harus bagi seorang rasul itu bersifat seperti manusia biasa. Nabi juga pernah kena sihir. Jangan, kenapa ustaz tu perutnya membosong tu? Ustaz kena santak? Takkanlah. Nabi juga kena sihir. Subhanallah taala anhu. Tapi janganlah sihir saya, tak lalu saya. Subhanallah taala. Apalah salah saya, minta maaf lah siap-siap. Subhanallah taala anhu. Kadang orang ngetes, ada negeri lah, saya tak sebut negeri mana, dia nengok kalau ada bawa janggut tu kan, kita try orang ni, nak ngetry. Kalau di Indonesia dia ada satu lagi santet. Subhanallah taala. Dia ada santau, dia ada santet. Kalau santau satu orang, kita pergi satu orang santau. Kalau santet ni orang habis mengaji. Dia habis ngaji ilmu, dia berpati geni. Pati geni ni puasa putih. Mutih, orang Johor ngomong mutih lah, pati geni, insya-Allah. Dia tak makan benda lain melainkan benda putih, iaitu padi dan nasi dengan garam saja. Insya-Allah barakallahu taala.
Tapi dalam putih atau memutih bagi Islam yang kita belajar dulu, masya-Allah, iaitu tak makan barang berdarah. Tu saja. Jagung kuning makanlah. Benda yang tak hidup. Ini vegetarian tak? Ada. Insya-Allah barakallahu taala tu orang-orang sufi makan dia vegetarian lah. Kerana ada setengah sufi, kata guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjar An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah taala, dia kata ada setengah para ulama sufi mereka ni tak makan ikan. Kerana dalil Nabi SAW, dalil Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang memudahkan kakinya datang ke majlis ilmu, diampunkan Allah dosanya, dan ikan-ikan di laut mendoakan keampunan buat dirinya. Jadi kata dia, kalau ikan doakan kita, kenapa kita nak makan ikan? Kata dia, insya-Allah. Jadi biarlah ikan hidup, kata dia. Dia tak makan ikan. Jadi kata Syekh Fahmi Zamzam, saya ingat berita. Tapi salah ke makan ikan? Tidak, itu memang kitaran hidup kita, kena makan dia. Nak macam mana? Insya-Allah barakallahu taala. Tu kitaran ni penting, Ini kitaran hidup ni kita penting. Kalau tak ada pun payah juga. Tapi sebagai penutup, masya-Allah barakallahu taala, ada kitaran yang tak elok. Apa kitaran tak elok? Orang yang suka nuduh orang lain dalam masalah dia. Dia buat salah, dia tak nak ngaku, dia nuduh orang lain. Allah. Dia tak apa, ini awak lah punya salah ni. Bukan saya, dia. Tu sebab ada lagu, bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Jawab bangau, macam mana aku tak kurus? Ikan tak nak timbul. Dia salahkan ikan. Orang tanya ikan, oh ikan kenapa engkau tak nak timbul? Macam mana aku nak timbul? Rumput panjang sangat. InsyaAllah. Salahkan rumput. Rumput, kenapa engkau panjang? Macam mana aku tak panjang? Kebau tak makan aku. Kebau, kenapa aku tak makan rumput? Macam mana aku nak makan rumput? Perut aku sakit. Disalahnya perut. Tanya ke perut, oh perut, kenapa engkau sakit? Macam mana aku tak sakit? Makan nasi mentah. Bila masa kebau makan nasi pun tak tahu, insya-Allah. Tapi nak nuduh punya pasal, insya-Allah. Makan nasi mentah. Nasi, kenapa engkau mentah? Macam mana aku tak mentah? Kayu api tak masak aku. Disalah kayu api, kenapa tak masak nasi? Macam mana aku nak masak nasi? Hujan timpa aku. Salah kat hujan pula. Hujan, kenapa timpa kayu api? Macam mana aku tak timpa kayu api? Katak panggil aku. Katak pula salah. Katak, kenapa panggil hujan? Macam mana aku tak panggil hujan? Ular nak makan aku. Yang baik dalam cerita ni ular je. Ular, kenapa nak makan katak? Macam mana aku tak makan katak? Memang makanan aku. Mengaku salah, selesai. Ada sambungan lepas ular? Tak ada dah. InsyaAllah sampai situ je. Memang makanan aku. Lagu pun habis. Kalau ular tuduh ke helang pula kena. Helang tuduh tak habis. Macam tu kita buat salah, kita tuduh orang. Tu sebab masalah tak selesai. Tuan minta maaf, memang saya bersalah dalam masalah. Kalau pergi mahkamah pun, dialah buat ni, dia orang soal pula tu. Tangguh lagi, soal pula orang ni. Saya mengaku bersalah. Akhirnya mengaku salah. Selesai cerita. Mahkamah pun tutup. Mahkamah bersidang, menjatuhkan hukum. Kemaafan pada dia kerana dia mengaku salah. Sudah. Itu je kehidupan kita sebenarnya. Mengaku salah, masalah pun selesai. Syata barakallahu ta'ala anhu. Wallahu alam. Rapu dah tu. Baik, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu ayah di bunuh Allah Ta'ala. Sebelum saya tangguh pengajian, saya buka ruang soalan kalau ada yang bertanya. Fala tafaddal ma'jurah. Ada? Tak ada. InsyaAllah. Tak ada, sekadar itu dahulu. InsyaAllah salah silap tutur bicara apa yang saya sampaikan, kiranya tidak bertepatan dengan murad kita, bersalahan dengan pandangan ulama. Pada Allah Jalla Jalaluhu Azam saya minta ampun. Bersyarat ayah di bunda rahmatullah sekalian, saya nyusun jadi mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum lisairil muslimin muslimat mu'minal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al qudri unsa wa zakar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiq wa syuhada as-salihin hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam bi fadlika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta